A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Az-Zukhruf ayat 45. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat berapa? 40. Pengajaran ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afa anta tusmi'us summa aw tahdil umya wa man kana fi dhalalin mubin. Adakah patut ataupun engkau tidak mampu untuk memperdengarkan kepada orang yang pekak, atau engkau tidak mampu menunjukkan hidayat kepada orang yang buta dan orang yang adalah dia dalam kesesatan yang nyata. Pengajarannya tugas para rasul dan mereka yang mengikut para rasul hanyalah menyampaikan dan hak Allah memberi hidayat atau menyesatkan siapa yang dia kehendaki berdasarkan hikmah. Yang kedua, ayat ini menghiburkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedih dan kecewa disebabkan orang-orang musyrikin tidak menerima dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam kerana Allah sifatkan mereka sebagai orang yang pekak dan buta. Ayat 41 dan 42 sekaligus. Ayat 41, fa imma nazhaban nabika fa inna minhum muntaqimun
aw nuriyannaka allazi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun. Maksudnya, dan adapun kami mematikan engkau, maka sesungguhnya kami tetap membalas perbuatan jahat mereka, ataupun kami memperlihatkan kepada engkau azab yang kami janjikan kepada mereka, maka sesungguhnya kami sangat berkuasa. Pengajaran daripada 2 ayat. Tidak ada seorang pun yang kufur dan syirik kepada Allah akan terlepas dari balasan azab Allah. Sama ada di dunia atau di akhirat. Yang kedua, kewajipan seorang pendakwah ialah berdakwah setakat yang mampu, Adapun kejayaan dakwah ditentukan oleh Allah. Dan ia tidak penting sama ada dapat dilihat oleh pendakwah, atau tidak. Ustaz, yang tak dapat niat oleh pendakwah tu sama hidup ataupun dah mati gitu. Mana ada pendakwah dia berdakwah, dia nak tengok hasil dakwah dia masa dia hidup. Mana tujuan dia tak jelas lah, bukan nak dapat redha Allah. Sebab tu kalau dia berdakwah dan nak lihat kesannya masa dia hidup, tiba-tiba tak dapat, dia akan kecewa. Tapi kalau dia berdakwah kerana Allah, walaupun tak nampak kesan, dan kesan tu berlaku selepas dia mati, dia tetap dapat redha Allah. Macam ghulam ad-dakwah lah, kan? Ghulam ad-dakwah bila masyarakat beriman? Lepas dia mati. Dan hasil dakwah dia kita dapat kutip sampai hari ini, walaupun dia telah mati. Okey. Yang keberapa? Yang ketiga. Allah Maha berkuasa dan tidak pernah memungkiri janjinya. Sama ada lambat atau cepat. Okey, ayat 43. Fastamsik billazi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Maksudnya, berpeganglah dengan apa yang diwahyukan kepada engkau. Sesungguhnya engkau di atas jalan yang lurus. Pengajarannya, sekiranya ke atas seorang rasul wajib
berpegang dengan wahyu yang diturunkan kepadanya, maka ia lebih utama wajib dipegang oleh orang biasa macam kita. Maka ia lebih utama wajib dipegang oleh orang biasa macam kita. Yang kedua, hanya Al-Quran sahaja yang akan menunjukkan manusia ke jalan yang lurus dan diredai oleh Allah. Seterusnya ke syurga. Yang ketiga, sesiapa yang mencari dan berpegang selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah, pasti ia akan sesat. Pasti ia akan sesat. Yang ayat 44, wa innahu lazikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Maksudnya, dan sesungguhnya ia, iaitu Al-Quran, adalah lazikrun, pasti kemuliaan bagi engkau dan bagi kaum engkau, dan kelak kamu akan disoal. Pengajarannya, pertama, hanya Al-Quran yang akan menjadikan manusia mulia atau hina di sisi Allah. Yang kedua, sesiapa sahaja atau apa sahaja yang terikat dengan Al-Quran, pasti ia akan menjadi mulia dan hebat. Sebagaimana mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang belajar dan mengajar Al-Quran. Yang ketiga, semua manusia akan disoal di akhirat tentang ilmu Al-Quran yang dipelajarinya, sama ada ia telah diamalkan dan disampaikan kepada orang lain atau tidak.
Bahkan Al-Quran akan menjadi sama ada pemberi syafaat yang menolong orang yang beriman atau pendakwa ke atas mereka yang tidak beriman dengan Al-Quran. Dan mengheretnya ke neraka. Okey, kita sambut tadabbur. Kalau belajar, tak amal. Amal dan tak sampaikan. Ya. Maknanya dia mengheret ke neraka. Ya. Kan Allah bagi manusia dalam surah Fatihah 3 kategori. Kan? Pertama, dalam surah Fatihah yang kita baca setiap hari 17 kali sehari. Pertama, suratal ladzina an'amta 'alaihim, yang kita minta jalan ya Allah bagi nikmat pada mereka. Siapa? Orang yang berilmu dan beramal. Dan kita tak nak dalam doa itu juga kita beritahu Allah, kita tak nak ghairil maghdubi alaihim, jalan yang dimurkai oleh Allah. Siapa ni? Yang berilmu tapi tak beramal. Al maghdubi alaihim, Allah murka. Dan kita juga tak nak waladhdallin, orang yang siapa yang sesat? Yang tidak berilmu. Jadi manusia ada 3 je. Satu, yang berilmu dan beramal, selamat. Yang kedua, berilmu tapi tak beramal, Allah murka. Dan yang ketiga, sesat, iaitu tidak berilmu. Ataupun beramal tanpa, dia beramal banyak tapi tanpa ilmu. Masuk kategori yang mana? Yang sesat, waladhdallin. Ada yang keempat, yang berjaya hanya satu je, yang berilmu dan beramal. Okey. Okey ke? Sama-sama. Okey, ayat hari ini, ayat 45, kaitan dengan ayat lepas. Kalau kita perasan, ayat yang lepas, Allah cerita pasal antara alasan orang musyrikin tolak dakwah Nabi, ialah sebab Nabi ni miskin, kan? Tak ada harta. Bahkan dia minta kalau boleh Nabi tu ialah daripada orang yang kaya, yang ada harta banyak, pangkat tinggi, yang menguasai Mekah dan Madinah, kan? Rajulaini qaryataini azim, kan? Ingat lagi ke tak? Tak. Alhamdulillah. Dan juga Allah kata, kalau dalam ayat lepas, kalau tak sebab manusia akan semua jadi kafir. Disebabkan apa? Sebab semua Allah bagi jadi kaya. Rumahnya, bumbungnya, dindingnya, liftnya, semua daripada emas dan perak. Kalau bukan sebab semua akan jadi kafir, Allah akan bagi semua kaya. Faham? Faham ke tak? Sebab yang dah belajar. Mana kalau Allah bagi semua kaya, semua nak jadi kaya, bukan sebab nak Islam, semua jadi kafir. Maka sebab tu Allah tak bagi semua kaya. Okey. Jadi mentaliti orang musyrik Mekah, dia nak pemimpin tu ialah kaya. Maka ayat seterusnya Allah cerita pasal kisah Musa dengan Firaun.
Antara sebab orang tolak Musa sebab Musa miskin, dan orang terima Firaun sebab Firaun kaya. Satu. Yang kedua, cerita-cerita yang lepas orang musyrikin menolak mentauhidkan Allah, dan mereka tetap menyembah Tuhan yang berbagai-bagai. Maka ayat hari ini 45, Allah nak bagi satu lagi hujah yang menunjukkan perbuatan orang musyrikin adalah tidak betul. Apa dia? Yang mereka sembah berhala tu sebenarnya bukan datang daripada para rasul, tapi datang daripada nafsu mereka. Jadi kalau betul ada rasul-rasul dahulu yang ajak manusia sembah berhala, okey, bukan benda baru. Tapi semua rasul dahulu tak pernah pun ajak sembah, semua mengajak menyembah Allah sahaja. Okey. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Jadi Allah cabar, was'al. Allah suruh was'al, dan tanyalah man, orang yang arsalna, kami telah utuskan, min qablika, dari sebelum engkau, min rasulina, dari rasul-rasul kami. Tanya apa ni? Allah suruh Nabi, tanyalah siapa yang kami utuskan sebelum engkau daripada rasul. Tanya mereka. Apa soalannya? Aja'alna, adakah kami telah jadikan min dunillah, dari selain Ar-Rahman, alihah, Tuhan-Tuhan yu'badun, yang mereka disembah. Faham? Jadi Allah suruh siapa bertanya? Nabi. Allah suruh Nabi bertanya siapa? Orang musyrikin ke Rasul? Allah suruh Nabi tanya orang musyrikin Mekah ke, ataupun Allah suruh Nabi tanya Rasul-Rasul? Tak, tengok ayat dulu. Tanyalah man, siapa yang kami telah utuskan sebelum engkau daripada rasul-rasul kami. Tanya siapa? Tanya Rasul, bukan tanya orang musyrikin. Tapi soalannya, para Rasul ada tak? Semua dah mati. Macam mana nak tanya? Ini perintah Allah ni. Allah kata kepada Nabi, tanya Rasul-Rasul dahulu, ada tak kami jadikan selain pada Allah Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah? Tanya Nabi Ibrahim, tanya Nabi Musa, tanya Nabi Isa. Macam mana nak tanya? Semua dah mati. Apa dia? Tanya kitab mereka. Allah tak kata tanya kitab, Allah kata tanya Rasul. Boleh faham? Tak faham kan? Sebab tak faham lah, kena belajar tadabbur. Jangan tak bagi orang belajar tadabbur. Kan? Belajar tadabbur Al-Quran wajib. Sama ada kita mengajar, kita ada ilmu, ataupun kita pergi belajarlah. Jangan tak bagi orang belajar tadabbur. Faham tak? Allah surah apa dalam surah Taubah ayat 6? Surah Taubah ayat 6. Wa in ahadun minal musyrikina istajaraka
Fa'ajirhu. Fa'ajirhu. Sama ablighu. Ablighu mak mana? Zalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Cuba tengok. Wa in ahadun, dan sekiranya ahadun, seseorang minal musyrikin, daripada orang musyrikin, istajaraka, minta perlindungan kepada engkau. Asalnya dia berperang menentang Nabi, menentang Islam. Tapi mungkin sama ada dia kalah ke, dia keluar daripada kumpulan musyrikin tu. Bila dia keluar, dia kena minta perlindungan. Maka Allah kata, kalau ada salah seorang daripada musyrikin yang sebelum itu memerangi engkau, tiba-tiba dia minta perlindungan engkau, apa kamu kena buat? Bunuh ke apa? Fa'ajirhu, bagi perlindungan. Apa tujuan? Kenapa bagi perlindungan pada siapa ni? Orang musyrik, orang kafir yang menentang Islam. Allah kata bagi perlindungan. Untuk apa? Apa tujuan? Hatta yasma'a kalam Allah, supaya dia dengar kata-kata Allah. Padahal orang musyrik ini musuh Allah ke? Musuh. Cuba fikir bagaimana Allah kepada musuh dia, Allah masih bagi peluang, bagi dia dengar ayat Allah. Kenapa? Sebab tu Allah kata apa? Bila dia minta perlindungan, bunuh je, sebab dia musuh aku. Faham? Kenapa Allah bagi peluang? Bagi dia dengar. Bagi dia dengar. Sebab Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah nak kalau boleh semua hamba dia dengar ayat Allah. Kalau kamu tak nak beriman, tak apalah, tapi dengar dulu. Dengar dulu. Kenapa? Sebab ayat Allah ni adalah syifa, rahmat, mau'izah. Kalau turun ke atas gunung, dia boleh pecah. Daripada dengar kata-kata kamu kan, apa kesan kata-kata manusia? Tak ada. Jadi sejahat-jahat musyrikin, Allah kata bagi peluang dia dengar. Tiba-tiba ada orang Islam kata jangan dengar tadabbur. Mana rahmat dalam hati kamu? Kan? Mana rahmat dalam hati kamu? Sebab dengan kadang-kadang dia dengar ayat Allah, dia boleh beriman. Betul tak? Buat jin asalnya kafir. Sebab apa dia beriman? Dia dengar Nabi sedang membaca Al-Quran, bukan ceramah. Dengar ayat Allah, kalau difahami boleh mengetuk hati dan mengubah manusia. Faham? Jadi saya nak bagi orang semua faham, orang bid'ah ke, orang sunnah ke, orang jahat, orang, kalau boleh saya nak bagi semua. Itu strategi dakwah lah. Jangan tengok satu sudut. Faham tak? Jangan tengok satu sudut. Kita saja betul, orang lain tak layak dengar. Orang lain semua salah. Di mana rahmat dalam hati kamu? Faham tak? Berapa ramai orang Islam tak faham ayat Quran. Tiba-tiba dia kata jangan dengar, lagi jauh daripada Quran. Ulama kata semakin jauh manusia daripada Al-Quran, semakin sesat. Dan semakin dekat manusia dengan Quran, semakin dia dapat hidayah. Dan saya dapat feedback, ramai pelajar-pelajar tadabbur yang asalnya ahli bid'ah, buat amalan bid'ah, tapi bila dengar ayat Allah, Allah kata fattabi'uni, dia tinggal dengan mudah, totally. Bukan sebab cakap saya, tapi cakap Allah. Jadi bagi peluang orang dengar, jangan halang. Yang suka menghalang orang dengar tadabbur Al-Quran ni siapa? Siapa? Syaitan. Sebab tu Allah kata bila nak baca Quran, minta berlindung dengan wa iza qara'tal Quran fasta'iz billah. Bila nak baca Quran, minta berlindung daripada dengan Allah, daripada syaitan. Kenapa? Sebab syaitan akan pastikan kamu jangan faham. Bila kamu mula faham, kamu akan dapat hidayah, dan kamu susah untuk ditipu oleh syaitan. Nak baca saja. Nak khatam saja.
Yang kedua, yang suka tak nak bagi orang dengar Al-Quran ni siapa? Orang kafir. Surah Fussilat. Allah kata apa? Wa qala allazina kafaru. Cuba tengok surah Fussilat. Ayat 30. Ayat 26. Ayat 26. Allah kata apa? Cuba baca terjemahan. Telah berkata orang-orang kafir, la tasma'u, jangan dengar ayat-ayat Al-Quran. Kalau ada nak dengar juga, buat kecoh supaya apa? Orang tak boleh fokus, tak boleh faham, tak boleh hayati. Kenapa? La'allakum Ganggu baca. Dengan cara ini sahaja orang kafir kata sama-sama mereka, dengan cara ini saja kamu akan sentiasa menang ke atas orang Islam. Apa caranya? Pastikan orang Islam jangan faham Al-Quran. Jadi jangan jadi tali baru orang kafir. Kan? Kita kata, sebab tu dalam satu hadis Nabi kata apa? Al-hikmatu dhalatul mu'min. Fa aina wajada fa huwa ahaqqu biha. Hikmah, ilmu adalah barang orang mukmin yang hilang. Di mana saja dia dapat, dia yang paling berhak mendapatinya. Apa maksud hadis ni? Kalau kamu ada ilmu yang betul daripada orang kafir sekalipun, ambillah, sebab dia asalnya barang orang Islam yang hilang. Jangan tengok siapa yang bercakap, tapi tengok apa yang dia cakap. Patut kita bagi nasihat apa? Okey, dia ni ada masalah, tapi apa yang betul terimalah, betul. Jangan daripada awal lagi, jangan dengar. Ini perang apa ni? Apa jenis manusia? Kamu dah tak ada buat Al-Quran ayat demi ayat. Kamu tak bagi pula orang belajar. Okey. Cuba habiskan ayat ini. Sekiranya salah seorang daripada musyrikin istajaraka, minta perlindungan kepada engkau, fa'ajirhu, bagi perlindungan sehingga dia dengar kalam Allah, rahmat Allah. Jadi di mana rahmat dalam hati kamu kalau halang orang? Paling-paling kurang terbuka, balapan dada. Apa yang baik ambil, apa yang tak baik tinggal. Summa ablighuhu, kemudian sampaikannya. Kalau dia dengar, dia tak nak beriman, okey, ablighuhu, sampaikannya mana tempat yang aman. Subhanallah, Islam. Bila dia minta berlindung, bagi dengar apa? Jangan kamu beletih, jangan bagi dengar ayat kamu, bagi dengar ayat Allah. Kemudian kalau dia tak nak beriman, sampaikannya tempat yang selamat, lepaskannya dalam keadaan selamat, walaupun dia musuh aku. Itu rahmat. Okey. Kenapa? Zalika, demikian itu, bi'annahum, sesungguhnya mereka kaum yang mereka tak tahu. Jangan berkeras, jangan berkasar, sebab mereka masih jahil. Okey. Boleh faham ke? Jadi apa yang Allah nak bagi tahu ayat 45 ni? Apa dia? Satu hujah bagi Nabi, satu hujah, satu poin kepada Nabi untuk berlawan dengan orang musyrikin. Apa dia? Iaitu apa yang dibuat oleh orang musyrikin daripada penyembah berhala sebenarnya tidak ada asas. Apa bukti? Tanyalah Rasul-Rasul dahulu. Saya tanya soalan. Rasul-Rasul dah mati, bagaimana Nabi Muhammad nak tanya? Mengikut? Allah tak suruh tanya pengikut. Allah kata ni Rasul, Rasulina. Okey. Pendapat pertama, nasib baik ikut kelas tadabbur, boleh faham kan? Pendapat pertama,
Iaitu dia panggil apa? Andaian. Dia salah satu bahasa Arabnya ialah suka buat andaian. Termasuk Al-Quran. Kalau kamu tanya semua rasul, kalau kamu tanya, kalau berjumpa, tanya Nabi Ibrahim, pernah tak kamu ajak orang sembah berhala? Nabi Ibrahim jawab apa? Tidak. Kalau jumpa Nabi Musa, tanya, apa jawapannya? Maknanya andaian, kalau dia tanya pun pasti jawapannya tak pernah. Faham? Andaian. Tak mungkin para rasul akan jawab, pernah kami ajak sembah berhala. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, tanya para rasul ni ialah ketika Isra' dan Mi'raj. Nabi jumpa tak para rasul ketika Isra' dan Mi'raj? Jumpa kan? Masa tu. Itu salah satu pendapat. Tapi ada pendapat mengatakan yang Nabi tanya para rasul ketika malam Isra', itu pendapat yang dhaif. Kenapa dhaif? Sebab Nabi ni lebih mulia daripada semua para rasul. Dan Nabi dipertemukan dengan para rasul ketika malam Isra' di Baitul Maqdis sebagai tanda kemuliaan Nabi. Sebab tu Nabi menjadi imam. Betul? Jadi bila cerita Nabi tanya tu macam Nabi tak mulia dan tidak ada hadis sahih. Okey? Pendapat ketiga, tanya rasul ialah macam tadilah, tanya pengikut dia. Pengikut tu sebagai bukti apa yang rasul mereka cakap. Ada lagi tak saki-baki pengikut Nabi Isa? Nabi Musa mungkin dah mati sebab Nabi Musa dah lama kan. Tapi yang lebih dekat pada Nabi Muhammad ialah Nabi Isa. Mungkin tak ada Nasrani ketika zaman Nabi Muhammad. Tanya mereka. Mereka pasti akan jawab apa? Rasul kami tak pernah ajak sembah. Jadi di sini Allah nak begitu satu lagi hujah bahawa perbuatan orang musyrikin Mekah adalah berdasarkan nafsu, bid'ah, benda baru. Okey. Ayat cuba buka surah An-Nahl ayat 36. An-Nahl ayat 36. Ayat panjang kan? Okey, saya tak tulis lah, cuba baca. Walaqad ba'asna fikum. Pasti sesungguhnya kami telah utuskan pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Setiap umat ada rasul. Apa mesej setiap rasul tu? Ubudullah, sembah Allah, wajtanibu at-taghut. Semua rasul diutus pada setiap umat, mesejnya satu je. Sembah Allah, jauhi taghut. Ini sebagai penguat ni. Jawapannya apa? Kalau tanya semua rasul, jawapannya ayat tu. Semua para rasul mesejnya mengajak sembah Allah sahaja. Begitu juga buka surah Ibrahim ayat 35 dan 36. Cuba baca. Wa iz qala Ibrahim Rabbi ij'al hadza balada aminan wajnubni an na'budu asnam. Okey. Dah kan? 36? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni
wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Okey. Ini ada kaitan dengan ayat 45 juga. Allah kata apa? Wa izqala. Ingatlah ketika mana telah berkata Ibrahim ataupun Nabi Ibrahim berdoa. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi, wahai ij'al, jadikan hazal balad, negeri ini iaitu Mekah, aminan, aman, wajnubni, dan jauhkan aku, wa baniya, dan anak-anakku, an na'budal asnam, daripada nyembah berhala. Ini apa? Berapa doa Nabi Ibrahim? Berapa? Dua kan? Satu dia minta Mekah aman. Yang kedua, jauhkan aku dan anak-anak cucuku daripada sembah. Kenapa dua? Saya nak tanya, ada faedah tak kalau Mekah aman tapi penghuni Mekah sembah berhala? Ada faedah aman? Tak ada. Ataupun penghuni Mekah sembah Allah tapi keadaan tak aman, tak bagus juga. Maka cerdiknya Nabi Ibrahim berdoa dua-dua. Satu aman tempat, yang kedua aman akidah. Faham? Ini aman tempat, ini aman akidah. Kadang-kadang kita minta rumah kita, taman kita aman, selamat, tapi semua tak pergi masjid, kan? Ataupun kita minta semua orang taman kita pergi masjid beriman, tapi taman tu huru-hara, kacau bila, ada perompak, tak bagus juga. Jadi doa mesti merangkumi dua. Satu aman tempat, yang kedua aman akidah dan agama. Boleh faham? Jadi kalau Nabi Ibrahim pun dia tak kata jauhkan anak cucuku daripada sembah berhala saja, tapi jauhkan aku juga. Makna apa tu? Dia pun ada kerisauan walaupun dia seorang Nabi. Faham tak? Seorang Nabi pun takut juga dia terjebak daripada menyembah berhala, walaupun tak mungkin. Jangan pula kita ni macam okey je, aku tak mungkin sembah berhala. Sebab berhala boleh berlaku dalam berbagai bentuk. Kadang-kadang pangkat, kadang-kadang harta. Kemudian Nabi Ibrahim beritahu sebab kenapa minta dia jauh daripada sembah berhala. Rabbi, wahai Tuanku, innahunna, sesungguhnya mereka semua ni adlalna, telah terbukti menyesatkan ramai manusia. Berhala ni, berhala patung ke, duit ke, nafsu ke, pangkat ke, telah terbukti menyesatkan ramai manusia. Kemudian kata Nabi Ibrahim, siapa yang ikut aku maka dia daripada aku. Siapa ikut apa ni? Ikut hidayat, dia daripada aku. Dan waman asani, siapa yang ingkar perintah ataupun kebenaran yang aku bawa, maka engkau Maha Pengampun. Okey. Jadi ayat ini juga mengesahkan bahawa semua para nabi hanya mengajak sembah Allah dan menjauhkan taghut. Okey. Ayat seterusnya, walaqad. Kemudian Allah bagi contoh. Kalau yang atas tu Allah kata tanyalah semua para rasul, pernah tak mereka ajak sembah selain daripada Allah? Ayat 46 Allah bagi contoh. Antara semua rasul-rasul tu Allah bagi satu contoh rasul yang paling apa dia? Walaqad arsalna, dan pasti sesungguhnya kami telah utuskan Musa bi ayatina, dengan apa mana ayat-ayat? Musa, tapi ayat banyak, bukan satu. Ayat banyak, bukan satu. Kalau Taurat satu, apa yang banyak tu? Mukjizat Nabi Musa ada berapa semua? 11 ke 9? 9 ke 7?
Cuba sebut. Tangan keluar cahaya. Tongkat. Ada tongkat bertukar jadi ular. Ada tongkat ketuk batu keluar air. Ada tongkat belah laut. 5. Ad-dafadi' katak. Kita dah belajar belum? Surah Al-A'raf. Ad-dafadi', ad-dam, darah, at-tufan. Apa lagi? Kutu, belalang, al-jarat. Semuanya 9. Sebab tu ayat. Okey? Dalam banyak-banyak Allah suruh Nabi Muhammad tanya Rasul. Yang pertama Allah sebut Musa. Kenapa Musa? Kenapa tak Ibrahim? Kenapa tak Isa? Kenapa tak Nuh? Nabi Musa paling banyak ujian. Dia yang disebut oleh ahli tafsir ialah Nabi Musa ialah Nabi yang paling ramai pengikut. Nabi yang paling ramai pengikut. Selepas Nabi Muhammad, Nabi Musa. Nabi Ibrahim tak ramai pengikut dia. Tak ramai. Nabi Isa pun tak ramai. Yang paling ramai ialah Nabi Musa. Dan paling banyak ujian. Ujian yang paling besar Nabi Musa apa dia? Tak. Dia punya umat sendiri. Dia sendiri, umat dia sendiri. Antara Fir'aun, ujian Fir'aun dengan ujian Bani Israel pada Musa, yang mana lebih teruk? Bani Israel. Kenapa? Dia sembah Satu bangsa. Kan, satu bangsa, dan dia dengar setiap hari tazkirah, tapi paling-paling banyak soal dan paling-paling banyak menentang nabinya. Fir'aun bangsa lain, Kipti kan. Okey. Jadi Allah sebut Nabi Musa yang pertama. Sesungguhnya kami telah utuskan Musa dengan ayat kami. Di sini pengajarannya apa? Kami utuskan Musa dengan ayat kami. Pengajarannya apa? Setiap rasul, bahkan setiap pendakwah bila nak sampaikan kebenaran mesti ada bukti. Ayat tu bukti. Dan bukti itu mestilah ayat-ayat kami, bukan ayat kamu. Kalau sahabat Rasul pun kena tunjuk bukti daripada Allah, bukan daripada mimpi dia. Maka orang macam kita cakap pasal Islam, cakap pasal kebenaran, tapi buktinya mimpi. Tak masuk akal. Boleh faham? Jadi bila nak cakap pasal Islam, bawalah bukti daripada Quran dan hadis sahih. Jangan cakap merapu kan, hadis dhaif pun jadi sandaran. Okey. Kepada Fir'aun. Okey. Salah satu beza antara Nabi Muhammad dengan para rasul sebelum. Salah satu beza ialah Nabi Muhammad diutuskan untuk semua umat manusia. Para rasul sebelum tu diutuskan untuk kaum masing-masing kan? Betul? Okey. Musa bangsa apa? Bani Fir'aun bangsa apa? Jadi Musa sebenar dihantar pada Bani Israel ke dihantar pada Kipti? Bani Israel. Habis kenapa ni? Kami utuskan Musa kepada Fir'aun, sedangkan Fir'aun bukan bangsa Bani Israel. sebab Dia banyak hamba orang Israel. Orang Israel ada orang Bani Israel. Yalah, pergilah cari Bani Israel, jangan pergi ke Fir'aun. Apa dia? Dalam kawasan yang sama. Dalam kawasan yang sama. Ada satu lagi jawapan. Itu pun tak salah. Ada satu lagi jawapan. sebab dia pemerintah, orang sana ikut pemerintah. Jadi kalau dapat berdakwah dengan Fir'aun, yang lain semua tidak. Tapi betul tak Bani Israel ni ikut Fir'aun ataupun Bani Israel dipaksa ikut? Fir'aun Tuhan Tuhan Bani Israel Untuk selamatkan. Betul ke Bani Israel sembah Fir'aun? Sebab tahu pasal apa tak boleh jawab? Sebab tak belajar tadabbur. Dan saya pun tak tahu kalau saya tak belajar tadabbur. Okey, jawapannya ialah Nabi Musa asasnya dia diutus pada Bani Israel. Tapi Bani Israel masa tu dikuasai oleh Fir'aun. Jadi hamba Fir'aun.
Jadi tak mungkin Nabi Musa pergi berdakwah pada Bani Israel yang menjadi hamba pada Firaun, melainkan pergi jumpa bos dulu. Sebab banyak ayat Nabi Musa beritahu pada Firaun, lepaskan Bani Israel, aku nak berdakwah pada mereka. Boleh faham? Dan sambil-sambil itu Firaun pun ada masa itu di tempat yang sama, di zaman yang sama, dakwah je lah. Okey. Kita boleh tak pergi cari orang Melayu je? Kamu Cina, aku diutuskan untuk orang Melayu je. Tak boleh. Yang Melayu pun tak berdakwah. Wa malaihi, dan pembesarnya. Kenapa bila sebut Firaun sebut pembesar? Dia tak sebut Firaun dan kaumnya. Sebab bila pembesar ni dia ada kuasa, ada pandangan diterima. Kalau dapat betulkan pembesar-pembesar, kepala-kepala dia, yang bawah tu ikut. Sama sekarang kan, ikut je. Orang masuk longkang, dia masuk longkang. Faqal, lalu dia berkata, Allah kata, kami utuskan Musa kepada Firaun dan pembesar-pembesarnya. Lalu Musa berkata, ini sesungguhnya aku Rasul, utusan Rabbil Alamin, pencipta alam. Alam ni sekalian alam lah. Apa makna sekalian alam? Apa makna keseluruhan? Semua sekali. Apa makna semua sekali? Selain daripada Allah. Selain daripada Allah. Habis. Selain daripada Allah, semua alam. Orang kata alam ialah dunia, akhirat, bukan ke? Orang kata alam jin, alam manusia, bukan ke? Jadi jawapan yang paling tepat dan ringkas, alamin ialah selain daripada Allah, semua alam. Dunia, akhirat, langit, bumi, haiwan, binatang, jin, malaikat, semua sekali. Selain daripada Allah, semua alam. Okey. Jadi bila Musa jumpa Firaun, apa yang misi pertama Musa beritahu? Dia adalah berapa patah? Apa patah? 3 kan? Ataupun kalau nak masuk ini 4 patah je. Misi dakwah. Aku utusan Rabbil Alamin. Apa makna utusan? Tukang beritahu, tukang sampai. Mana bukan tukang reka. Jadi apa yang aku nak sampaikan bukan daripada aku, tapi daripada siapa? Timbul soalan. Kamu utusan daripada siapa? Siapa yang hantar? Rabbil Alamin. Bukan calang-calang. Masa ni dia dah jadi Nabi ya? Masa ni Ya. Bila dia jumpa Firaun, dia begitu Rasul lah. Bukan setakat Nabi, tapi Rasul. Jadi kenapa dia tak sebut Rasulullah? Ini Rasulullah. Sama tak Allah dengan Rabbil Alamin? Sama kah? Rabbil Alamin ialah Allah. Allah ialah sama tapi tak sama. Kenapa Musa sebut aku Rasul Rabbil Alamin? Firaun banyak kuasa. Firaun banyak kuasa. Firaun banyak kuasa. Kuasa orang dia lah. Dia bila dia sebagai utusan, pastilah yang hantar dia adalah yang Lebih bos. lebih hebat, lebih berkuasa, bukan sama-sama manusia. Jadi kenapa aku jadi utusan? Sebab yang mengutus aku ialah dan aku diutuskan kepada kamu dan semua manusia supaya apa? Supaya kamu ikut Rabbul Alamin. Kenapa kena ikut dia? Sebab dia apa makna Rabb? Bila sebut Al-Alamin, termasuk tak kita? Kenapa kena ikut dia? Sebab dia pencipta kamu, dia pemilik kamu, dia pengurus kamu. Aku hanya menyampai je. Logik tak? Yang tak logik ialah
saya diutus oleh guru saya. Jadi kamu kena baca zikir-zikir. Siapa guru kamu? Bila guru kamu cipta aku? Boleh faham tak? Jadi mesej aku ialah daripada pencipta kamu. Jadi wajib kamu dengarlah. Sebab dia mencipta kamu, dia bagi rezeki pada kamu. Di sini juga nak bagi tahu pengajarannya apa. Bila kita nak berdakwah, perlu tak cakap berjela-jela? Tak payah. Perlu berapa patah perkataan? Jumpa-jumpa madu, ini Rasulullah Rabbil Alamin. Kemudian baca tasbih kafarah. Subhanakallahum. Okey. Cukup ke? Tak cukup ke? Dia ada ayat yang bila Musa kata aku Rasul Rabbil Alamin, Firaun tanya lagi, wa ma Rabbil Alamin? Siapa Tuhan Al-Alamin? Musa jawab apa? Yang mencipta kau dan aku. Itu jawapan jawapan daripada Musa sendiri. Rabbus samawati wal ard. Pum, ringkas jawapan. Bila Firaun tanya siapa Rabbul Alamin, Musa kata Rabbus samawati wal ard. Rabbul Alamin ialah pencipta langit dan bumi. Dia kata engkau, kalau pencipta engkau saja tak hebat. Betul? Antara ciptaan langit dan ciptaan manusia, mana lebih hebat? Langit lah. Jadi pengajarannya bila kita nak berdakwah, jangan cakap berjela-jela. Kalau nak cakap panjang pun baca ayat Quran je. Saya pernah cerita bagaimana Nabi berdakwah pada orang musyrik Mekah. Ingat? Oh, tak ingat. Utbah bin Rabi'ah, dia ditugaskan oleh orang musyrik Mekah supaya pergi jumpa Muhammad. Begitu pada Muhammad, berhenti buat kerja dakwah. Jadi Utbah pun beritahulah, jumpa Muhammad, jumpa Nabi. Kemudian dia beritahu, kaum aku utuskan aku supaya minta kamu jangan lagi berdakwah, cukup setakat ni. Nabi pun dengar satu. Nabi tak bantah, Nabi tak mencampuk, Nabi tak mencelah. Dah habis, Nabi tanya, afaragta ya Abul Walid? Dah habis ke? Nabi tahu tak yang Utbah cakap ni semua merapu, semua sesat? Nabi tahu tak? Kenapa Nabi dengar? Kenapa Nabi kata, aku dah tahu dah, memang yang kamu nak cakap ni memang merapu, aku tak nak dengar? Tak, Nabi dengar. Dah habis, Nabi tanya lagi, confirm, dah habis ke belum? Akhlak kan. Sebab kenapa Nabi dengar sampai habis? Bagi orang tu puas hati. Bagi orang tu puas hati. Kenapa? Sebab Nabi nak masa Nabi cakap dia dengar juga. Faham tak? Kalau dia cakap Nabi mencelah, Nabi cakap pun dia mesej tak sampai. Boleh faham? Itu akhlak pendakwah. Lepas habis, dia kata dah habis. Nabi kata okey, dengar apa aku nak cakap. Kata Utbah, okey aku nak dengar. Sebab apa? Tadi kamu dengar aku cakap, sekarang giliran aku. Adil. Tahu Nabi baca apa? Surah Fussilat. Nabi baca ayat Quran start daripada awal surah Fussilat. Satu pun tidak ada ayat daripada Nabi. Ayat Quran je. Sampai ayat yang menunjukkan apa ni sujud, dia pun Nabi sujud, dia pun sujud. Dia musyrik. Sebab apa? Terkesan dengan apa? Ayat Nabi ke ayat Quran? Itu penting kita perdengarkan orang kepada ayat Al-Quran, bukan ayat-ayat manusia. Lepas tu dia duduk tangan macam ni, terpegun dengar sebab kata-kata Allah. Lepas tu bila dia balik, orang musyrik tengok muka dia dah berubah dah. Masa pergi berani, hebat, ceria, gedebeh. Bila balik muka pucat. Penangan apa tu? Al-Quran. Walaupun tak beriman. Yang penting apa dah? Bagi dia dengar, bagi dia faham. Kalau dia talak, itu masalah dia. Faham tak? Ni kita ajak orang masuk Islam tapi satu ayat pun tak ada, hadis pun tak ada. Kadang-kadang orang tolak sebab ayat kita. Faham tak? Kadang-kadang orang tolak sebab akhlak kita. Okey. Falamma, maka tatkala ja'ahum
telah datang kepada mereka bi ayatina, telah datang kepada mereka dengan ayat-ayat kami. Izahum, tiba-tiba mereka minha, darinya, yadhakun, mereka ketawa. Apa maksud ketawa di sini? Ketawa seronok sebab dapat dengar ayat Quran ke ketawa mengejek? Jadi bila orang-orang musyrikin ketawa ni, bila dibaca, bila datang ayat-ayat Allah. Jadi kalau ayat Allah pun mereka gelak, mereka mengejek. Kalau kita cakap ayat kita, tiba-tiba orang gelakkan kita, janganlah kecil hati. Kan? Siapa kamu kan? Kata-kata Allah pun orang musyrikin gelak dan ejekkan. Dan kadang-kadang kata kita memang patut dia ejek pun, sebab tak ada point. Kan? Tak ada dalil pun, merapu je. Di sini pengajarannya apa? Datang ayat Allah, mereka gelak. Pengajarannya, perangnya orang kafir dulu, kini dan selama-lama sama je, iaitu mereka suka menggelakkan ayat Allah. Bila mereka menggelakkan ayat Allah, mereka gelakkan siapa? Rasul yang bawa tu. Bila mereka gelakkan Rasul yang bawa, mereka gelakkan siapa? Allah yang mengutuskan Rasul. Jadi kalau orang kafir, orang non-Muslim menggelakkan, mengejek orang Islam, luar biasa tak? Luar biasa tak? Biasalah. Sebab orang kita kadang-kadang bila orang pelekehkan kita, kita kecil hatikan, mengamuk, demo. Pada orang kafir, gelakkan siapa ni? Allah. Cuba buka surah Al-Baqarah 212. Cuba baca. Zuhyina kan? Zuhyina lillazina kafaru al-hayat ad-dunya. Pih apa? Wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw rabbahum fawqahum yaumal qiyamah. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Okey. Cuba terjemah. Zuhyina. Zuhyina bukan perhiasan, dihias. Dihias kepada siapa ni? Kepada orang-orang kafir. Apa yang dihiaskan? Kehidupan dunia. Allah sebut dihiaskan. Siapa yang menghias? Tapi Allah tak sebut. Kenapa Allah tak sebut? Allah yang menghiaskan. Itu bahasa Al-Quran. Bila Allah tak sebut, Allah nak bagi tahu yang menghias tak penting. Satu, yang menghias tu tak penting. Siapa menghias tak penting. Yang kedua, bila Allah tak sebut, mana boleh kata semua orang boleh tahu, boleh faham, yang menghiaskan tak ada orang lain, pasti Allah.
Manusia tak boleh menghias. Bila semua orang dah tahu, Allah tak perlu sebut. Itu bahasa Al-Quran. Okey, dihiaskan kepada orang kafir al-hayata, kehidupan dunia. Kehidupan dunia dihiaskan. Makna kehidupan dunia ni cantik ke tak? Tak cantik lah, sebab tu apa maksud dihiaskan kehidupan dunia? Macam mana? Nabi sebut dalam satu hadis, dunia khadirun, hijau. Bila kita tengok tumbuh-tumbuhan yang warna hijau, menarik tak? Kemudian hulwatun, manis. Satu menarik, lepas tu rasa pula seronok. Rasa, lazat dan manis. Dua, satu pandangan mata, yang dua perasaan. Jadi Allah jadikan dunia ni, perempuan ke, kereta ke, semua menarik. Kan? Pernah tak tengok kereta model baru? Buruknya. Kereta apa ni? Jenis apa ni? Kereta elektrik baru. Tak, itu mungkinlah persepsi segelintir lah. Tapi secara umum, kadang-kadang ramai orang beli kan. Kita, teruknya sebab kita tak ada duit. Tengok perempuan, semua menarikkan. Tengok apa saja barang, beg ke, pakaian ke, kasut ke, semua menarik. Tapi ingat, Allah kata apa? Kehidupan dunia dihias untuk siapa? Orang kafir. Pengajarannya apa? Pengajarannya apa? Yang tertarik dengan dunia hanya orang kafir. Orang beriman tak akan tertarik dengan dunia. Kenapa? Nanti dulu. Allah hiaskan dunia kepada orang kafir. Maknanya orang beriman tak akan tertarik dengan dunia. Soalannya kenapa? Sebab yang kat umum lagi best. Dalam kepala orang beriman, Allah janjikan benda yang jauh lebih baik. Boleh faham? Kalau kita dijanjikan dengan emas, tiba-tiba tengok kancil, tertarik tak? Yang masalah kita tak yakin pada emas tu. Betul ke tak? Betul ke tak? Yang ni nampak kan? Boleh faham? Okey, soalan. Kalau ada orang Islam tertarik dengan dunia, adakah dia orang kafir? Bukan. Tapi ada ciri-ciri. Ciri-ciri. Sebab itulah ada doa kan, Nabi bila tengok dunia, Nabi tertarik, Nabi baca apa doa tu? Saya ingat 3 kali dah sebut dah. Bukan. Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Bila Nabi tengok dunia tertarik, rasa seronok, rasa nak, Nabi kata, Nabi baca doa, ya Allah, la aisha, tidak ada kehidupan yang hakiki, yang sebenar, illa aishal akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Hilang tertarik tu. Apa tak doa? Tak kan? Patutlah tertarik. Tulis, saya dah tulis lah. Dah kan? Tanya yang kawan tulis, yang tulis tapi tak hafal. Okey. Tengok susunan ayat. Allah hiaskan kehidupan dunia untuk orang kafir. Bila mereka dunia tertarik, mereka kejar dunia, matlamat mereka dunia. Betul kan? Dan akhirnya siapa yang kaya? Siapa yang mewah? Orang kafir ke orang Islam? Orang kafir. Sebab tu ayat seterusnya, wa yaskharuna minal ladzina amanu. Mereka mengejek-ngejek orang beriman. Pasal apa orang kafir mengejek? Sebab mereka kaya. Kenapa orang Islam dia ejek? Sebab orang Islam matlamat dia bukan dunia. Faham tak? Apalah orang Muslim miskin lah. Sebab matlamat orang Islam ialah akhirat. Bukan salah kerja dunia, tapi matlamat tu. Jangan tersalah matlamat. Kemudian Allah bagi hiburan pada orang beriman. Kamu diejek kat dunia, tapi wallazina taqaw, orang-orang yang bertakwa, fauqahum. Kat dunia orang kafir ke atas, memimpin, mengejek, mempermaikan orang Islam. Tapi wallazina taqaw, orang bertakwa duduk ke atas pula. Orang kafir pula duduk di bawah. Tapi bila? Yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, orang Islam duduk atas, orang kafir duduk kat bawah. Syurga kat mana? Atas. Neraka? Bawah. Kita nampak orang kafir dibakar.
Wallahu yarzuqu. Nampak? Nampak? Kan ada ayat orang beriman dalam syurga bertanya tentang orang kafir dalam neraka, ada kan? Kenapa kamu masuk neraka ni? Kan? Dia jawab apa? Sebab tak solat. Dan Allah bagi tahu, wallahu yarzuqu. Allah memberi rezeki man yasha. Siapa dia kehendaki bi ghairi hisab. Kalau kat dunia Allah bagi pada siapa? Tapi terbatas tak? Terbatas. Tapi Allah bagi pada orang beriman bi ghairi hisab, tidak ada had. Bukan 70 tahun, bukan 7 juta tahun, tapi khalidina fiha abada. Okey. Jadi bila orang kafir mempermainkan kita, jangan sedih. Jangan kecewa. Tapi kecewalah bila kita sendiri tak beriman. Kita sendiri ada ciri-ciri orang kafir. Itu patut kita sedih. Okey. Ayat lepas ni apa dia? Panjang ke? Satu baris tu ada. Jangan macam ayat yang surah Baqarah tu, ayat pasal hutang, satu page. Macam ayat Baqarah. Mama yang akidah ayat kamu. Bukan. Tak, sambung dengan ayat ni. 48. Pak Masa ada lagi ni. Cuba baca. Wama nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha. Min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha. Kemudian wa akhaznahum ini 48 ah. Okey. Cuba terjemah. Wa ma nurihim. Kalau ayat sebelum ni Allah kata apa? Bila datang pada mereka tanda-tanda kebesaran kami, bukti-bukti mukjizat, mereka permainkan, gelakkan. Itu biasa tabiat orang kafir. Kemudian Allah kata wa ma nurihim, dan tidak kami perlihatkan kepada mereka min ayatin, dari apa-apa ayat, apa-apa tanda kebesaran, illa, kecuali ya ayat itu, kecuali ia akbar, lebih min ukhtiha, dari ukhti ni saudaranya. Saudaranya nya tu balik pada apa? Nya balik pada apa? Ayat. Apa maksud dia? Kalau ayat 57 Allah kata tatkala datang pada mereka ayat-ayat kami, apa sikap mereka? Ketawa, mengejekkan. Kemudian Allah kata tidak kami tunjuk pada mereka daripada apa-apa ayat kami, melainkan yang datang selepas itu lebih besar daripada ayat yang sebelum. Boleh faham? Ukhtiha tu makna yang sama tapi akbar. Dia macam adik-beradik. Mana Allah hikmahnya apa dia? Allah kalau satu, Allah bagi satu mukjizat.
Lepas tu mereka tak beriman, Allah bagi mukjizat yang lebih power. Supaya apa? Supaya mereka beriman. Nak bagi lagi peluang. Kalau Allah bagi yang lebih teruk, tak logik kan? Mesti lebih hebat. Tapi akhirnya apa jadi? Mereka tetap tak beriman. Bila mereka tak beriman, wa akhazna, dan kami timpakan mereka bila azab dengan azab. Firaun, kaum dia ditimpa azab kemarau dan kutu, macam-macam kutu, darah, tufan, lepas satu lepas satu kan. Makna setiap satu lebih baik, lebih hebat daripada yang sebelum. Tapi mereka tetap tak beriman. Tapi kenapa Allah terus bagi? Bahkan bagi yang lebih besar, lebih hebat. Kenapa? La'allahum, supaya yarji'un. Makna apa tu? Kasih sayang Allah, rahmat Allah. Siapa tak faham lah, kadang-kadang manusia kan, tidak ada rahmat. Dia buat benda salah, biarlah, lantak dia lah kan, biarkan dia, seolah macam tu. Tak ada kita nak fikir bagaimana aku nak tarik orang yang salah, orang yang sesat, orang yang buat benda bid'ah, supaya dia dengar dulu ayat Allah kan. Sebab mereka tak ada peluang nak dengar. Jadi bagi kita bukan ruang supaya mereka dengar. Tak ada berfikir macam tu. Dia panggil apa? Positive thinking. Negatif je. Oh, sebut bahasa Inggeris baru 1 jam saya sebut bahasa Arab, tak adalah terpegun kan? Baru saya kenal orang Mentun. Boleh faham tak? Jadi dalam hati kita kena ada rahmat. Rahmat apa dia? Supaya seramai mungkin dapat dengar ayat Allah. Mungkin dengar ayat Allah, mengetuk pintu hati dia yang buat bid'ah tu berubah. Jangan sempitkan pintu. Okey? Cukup ah? Cukup. Jadi pengajaran yang terakhir, Allah bila hamba dia tak beriman, Allah bagi satu mukjizat. Bila tak beriman, Allah tak terus hukum. Allah bagi apa? Ayat lain. Sama juga. Kalau kita, macam saya mengajar tadi buat Al-Quran, satu ayat orang tak beriman, bagi ayat lain, jangan terus marah. Jangan terus sekatkan. Ini dah belajar satu surah, tak berubah lagi. Sabarlah. Ustaz dulu pun nak berubah pun bukan main lama juga kan. Okey. Kita tengok sikit hadis. Surat 31 hadis nombor 23. Okey, boleh baca? Muka surat 31 hadis nombor 23. Kita masih tajuk apa ni? Ikhlas ke? Sabar. Alhamdulillah ingat tajuk. Muaz bin Anas melaporkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. sesiapa yang mampu menahan marahnya, padahal ketika itu dia mampu marah, pada hari kiamat bila Allah memanggilnya ke hadapan dengan disaksikan semua makhluk. Allah beritahunya memilih mana-mana bidadari yang disukainya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi. Okey. Hadis daripada Anas bin Muaz. Muaz bin Anas. Jadi sahabat Nabi ada nama Muaz bin Jabal. Tapi yang ni Muaz bin Anas radhiyallahu anhu. Dia kata, sesungguhnya sabda Nabi SAW, man kazama ghaiza. Kazama ni tahan, ghaiza marah. Ghaiza dengan al-ghadab. Al-ghadab, ghadabun kan, marah. La taghdab. Hadis akan datang. Kalau ghadabun marah, kalau ghaizun marah, mana lebih, apa beza? Ghaizun lebih parah. Marah lebih teruk daripada ghadabun.
Okey, tengok Tengok rahmat Allah. Dalam marah ada rahmat. Dalam marah ada nikmat. Siapa yang boleh tahan marah, wahwa qadirun, dalam keadaan dia berkuasa, mampu, ala an yunfizahu, untuk melepaskan marah. Dia berkuasa. Dia logik. Orang yang marah ni, masa dia marah, dia rasa apa? Dia rasa dia boleh buat apa saja. Betul kan? Kalau dia rasa dia tak boleh buat apa-apa, dia tak akan marah. Dia orang buat sesuatu yang jadi dia marah, tapi dia tak boleh buat apa-apa, dia tak akan marah. Dia akan sedih. Sedih kan? Betul kan? Orang yang marah ni, percayalah, masa tu dia yakin dia boleh buat apa-apa sampai tak bunuh. Lepas tu dia marah. Okey? Dalam keadaan dia yakin dia boleh buat apa-apa, tiba-tiba dia tahan. Apa Allah bagi pada dia? Allah akan panggil dia khalayak ramai. Dan Allah bagi dia pilih, mana nak bidadari, mana yang nak. Perempuan sabar. Ustaz, kalau perempuan yang marah dan boleh dia lepaskan marah, tapi dia tahan, dia dapat apa pula? Bidadara. Bidadara tu riwayat mana tu? Masya'a, dia akan diberi pilihan bidadari masya'a, mana yang dia nak. Katalah ada 1000, yang paling hebat dia pilihlah. Subhanallah, apa amalan dia? Salat malam? Bukan. Pergi haji 10 kali setahun? Tak. Pergi umrah 100 kali setahun? Bukan. Berinfak 1 juta? Bukan. Amalan yang sangat luar biasa. Tengah-tengah dia marah, dia boleh stop. Bukan senang kan? Sebab itulah Allah akan bagi balasan berdasarkan amalan. Lagi susah, lagi besar. Sebab itulah ruginya orang yang tak belajar, orang yang jahil. Bila dia jahil, dia marah je lah. Kan? Kadang-kadang benda kecil je terlepas. Yang pecah apa dia? Mangkuk. Yang pecah mangkuk, yang terlepas bidadari. Okey. Ustaz, kalau saya ni perempuan, buat apa bidadari? Saya tak nak bidadari. Jadi baik saya marah je lah kan? Tak, dia kena satu, bersangka baik kepada Allah. Bila Allah bagi balasan, semua merakumi, lelaki dan perempuan. Sebab tu ada ulama mengatakan, kenapa bidadari? Allah sebut bidadari itu sebenar. Perasan tak dalam Al-Quran? Bila Allah sebut balasan untuk lelaki, Allah sebut bidadari. Bila balasan untuk perempuan, banyak Allah sebut barang-barang kemas. Perasan kan? Bila perasan? Hari ni ke dah lama? Kenapa? Sebab tabiat manusia, kalau perempuan, kalau lelaki suka perempuan, kalau perempuan suka perhiasan. Itu salah satulah. Yang kedua, dalam Al-Quran Allah kata, wa fiha ma tashtahuna anfusuhum. Dalam syurga apa saja dia inginkan, umum lelaki ke perempuan. Walakum fiha ma tad'un. Yang kamu ingin dapat, yang kamu minta lagi dapat. Faham tak? Beza tak minta dengan ingin? Beza. Yang kita minta apa, yang kita teringin ni mana terlintas je, dapat. Yang minta lagilah minta. Macam kita dengan suami, kalau kita minta dapat tak? Tak. Yang teringin jangan harap. Bang, saya dah lama teringin. Apa dia? Adalah saya tak bagi tahu. Teringin dalam hati je. Habis tak bagi pun. Nak bagi apa saya tak tahu. Yang awak minta pun saya tak bagi.
Nikmat dalam syurga. Terlintas je, terus dapat. Yang minta lagi dapat. Sebab itulah, dalam hadis ni, perempuan kalau dia tahan marah, dalam keadaan dia mampu, dia tetap dapat kelebihan. Sebagaimana kata haji ni bidadara lah. Riwayat dia lah. Tapi yang penting kita bersangka baik pada Allah. Allah Maha Adil. Allah tak mungkin Satu pihak. berat sebelah. Okey? Berapa ramai yang belajar. Bahkan ustaz sendiri pun kadang-kadang tak boleh nak sabar. Betul? Betul ke? Kadang-kadang tak boleh sabar dengan isteri. Ni berat ni. Kita baru belajar satu hadis, tapi nak amal ni tak tahu berapa lama ni. Betul kan? Boleh tak kita target berapa lama ni? Marah je ingat hadis ni. Okey, baca hadis seterusnya. Hadis 24, Abu Hurairah melaporkan ada seorang lelaki berkata kepada Nabi Muhammad SAW, beri wasiat kepada saya. Nabi Muhammad menjelaskan, jangan marah. Orang itu mengulangi permintaannya berkali-kali. Nabi Muhammad SAW tetap berkata, jangan marah. Direkodkan oleh Bukhari. Okey. Nabi minta apa? Hadis ni sahabat ni minta apa daripada Nabi? Wasiat. Wasiat. Wasiat ni benda-benda yang baiklah, kan? Tak ada orang wasiat benda yang jahat. Jadi, ya Rasulullah, ausini, tolong wasiat padaku benda-benda baik, nasihat yang baik, nasihat agama. Apa wasiat Nabi? La taghdab. Laki ni tanya lagi, ya Rasulullah, tolonglah bagi wasiat. La taghdab, jangan marah. Sampai 3 kali. Kenapa Nabi jawab macam Nabi tak menjawab soalan, dan Nabi ulang lagi? Kenapa? Sangat penting. Sebab orang yang berilmu sangat penting dia faham apa masalah orang bertanya tu. Jangan orang tanya kita terus jawab je. Kalau boleh kita tengok siapa depan kita tu, apa masalah dia. Jadi jawapan kita berdasarkan masalah dia, bukan berdasarkan soalan dia. Faham tak? Beza tu. Jadi Nabi tahu orang sahabat depan Nabi ni apa dia masalah dia? Pemarah. Kalau pemarah, panas barang, Nabi bagi 10 doa, agak-agak dia hafal tak? Tak. Kadang-kadang ada hafal pun tak boleh amal. Sebab apa? Ada sifat panas barang tu. Jadi Nabi kata, settle masalah panas barang dulu. Lepas tu belajarlah, lepas tu hafallah hadis. Kan? Selagi tak settle masalah tu, bagi amalan apa pun tak ke mana lah. Betul tak? Okey ke? Okey, baca satu lagi. Hadis nombor 25, Abu Hurairah melaporkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan seorang yang beriman, sama ada lelaki ataupun perempuan, akan sentiasa diuji oleh Allah. Sama ada ujian itu terkena pada dirinya sendiri, anaknya ataupun hartanya, sehingga dia bertemu Allah dalam keadaan tidak mempunyai satu dosa pun. Direkodkan oleh Tirmizi. Hadis hasan sahih. Okey. Dalam hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu seorang mukmin, Nabi sebut mukmin. La yazalu ma yazalu, sentiasa diuji. Mana ujian tu bukan bermusim. Fahaman yang salah, khususnya orang Melayu lah. Khususnya orang Melayu, dia faham ujian tu bermusim. Kan? Ada ketika Allah uji dia, ada ketika Allah tak uji. Contoh, bila Allah bagi dia sakit, dia kata apa? Ujian. Tapi bila Allah bagi dia sihat, dia sebut tak ayat sama? Tak. Sebab apa? Ujian benda Mindset dia, ujian ialah benda yang negatif. benda yang negatif, benda yang menyusahkan. Jadi bila sihat, dia tak rasa Allah. Sedangkan ujian tu, ayat ni, hadis ni, Allah sentiasa 24 jam. Dan ujian ada dua bentuk. Satu, yang baik. Baik pun adalah ujian. Yang kedua, musibah. Jadi Allah bagi sihat, ujian. Allah bagi sakit, ujian. Allah bagi miskin, ujian. Allah bagi kaya. Saya nak tanya, biasa tak orang kaya
Rasa dia sedang diuji dengan kekayaannya. Tak kan? Tapi biasa tak orang miskin rasa Allah uji saya dengan kemiskinan. Sangat-sangat salah faham tu. Akhirnya menjadikan apa? Bila dia dapat nikmat, dia lara sebab dia tak rasa dia sedang diuji. Dia sombong. Lepas tu bila Allah sayang, Allah bagi apa? Allah bagi benda ujian yang menyusahkan. Sebab dengan menyusahkan saja dia balik pada Allah. Kalau dengan menyenangkan, dengan nikmat biasanya susah. Okey, cuba buka surah ni. Surah Al-Anbiya. Ya. Jumpa? Al-Anbiya kan? Ya, ayat 35. Muka surat 324. Muka surat 324. Okey, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin, setiap jiwa tak ada terkecuali za'iqatul maut, akan merasai mati. Allah tak sebut keadaan dia mati. Yang Allah sebut ialah setiap orang. Kamu sihat ke, kamu sakit ke, kamu tua ke, kamu muda ke. Yang terbaru dengar baca berita video yang viral. Ustaz yang tengah mengajar kuliah subuh kan. Tengok gambar tu. Masa malaikat maut cabut nyawa dia. Tengah mengajar kuliah subuh 20 minit tengah mengajar ke apa? Cuba bayangkan. Kita duduk tempat dia. Keluar rumah nak pergi kuliah maghrib dengan kuliah subuh dengan harapan balik semula jumpa anak isteri, boleh bertugas semulakan. Tiba-tiba tengah-tengah malaikat maut datang habis. Keluar rumah hidup, balik mayat. Kan? Keluar rumah pakai baju sendiri, balik dipakaikan kain kafan. Cuba bayangkan kita duduk tempat dia. Sebab tu ulama kata tidak ada satu pun kematian yang berlaku kat dunia masa kita hidup melainkan semua pengajaran untuk kita. Supaya apa? Apa pengajarannya? Sentiasa bersedia dalam apa keadaan pun. Sehat dalam masjid, tengah kuliah malaikat maut datang. Siapa ni? Datuk Pahamin Rajab kan? Kat mana mati? Dalam kapal terbang masa dia masuk pilot kan? Sihat wal afiah, nak pergi tengok anak konvo kan? Sihat wal afiah. Tengok-tengok anak dia sambut mayat. Jadi pengajaran untuk kita bersedialah untuk mati bila-bila masa. Jangan tunggu masuk solat, jangan tunggu masuk masjid, jangan tunggu pergi Mekah baru nak bersedia untuk mati. Saya pun takut tengah-tengah mengajar mati kan. Okey. Jadi Allah kata apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasai kematian. Wa nabluukum, dan kami uji kamu dengan apa? Bisyar, dengan kesusahan. Wal khair, dan semua tu dua-dua. Syar dengan khair adalah fitnah, adalah cukup jelas. Tapi ramai yang tak faham. Dia faham ujian ialah masa susah sahaja. Kan? Tukar cara berfikir. Bila kita sihat, orang tanya, apa khabar? Fizikal saya sihatlah, tapi hati saya tak tahulah. Allah sedang uji saya ni. Apa saya guna dengan nikmat sihat ni? Setiap saat saya akan disoal. Biar ada rasa sentiasa berhati-hati dan takut. Alhamdulillah sihat. Saya ni dah 3 tahun tak demam. Perasaan ke okey dah? Perasaan. Lepas tu bila sakit berat ni, Allah sedang menguji saya. Ya Allah, Allah uji kamu 50 tahun, kamu tak sedar. Uji dengan kesihatan.
wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kamu dikembalikan. Okey. Dah habis ke hadis tu? Dia pendek je Ustaz. Habis hadis dah habis baca, huraian belum. Kan? Allah kata apa? Mukmin lelaki, mukmin wanita sentiasa Allah uji. Sama ada pada badan dia sihat ke sakit, ataupun anak dia mati, anak dia sakit, ataupun harta, miskin, tak cukup. Sampai bila ni? Tak, ini khas untuk orang beriman. Khas untuk orang beriman. Sampai dia bersih daripada dosa. Sampai dia bersih daripada dosa. Zero dosa. Allah pun matikan. Faham tak? Bukan sampai mati. Mati memang mati. Yang Allah nak pada, bukan Allah nak kita mati. Sebab semua akan mati. Allah nak kita mati dalam keadaan bersih. Jadi pengajaran untuk kita apa dia? Tak, bila Allah bagi ujian, sabarlah. Sabar redha. Kenapa? Sebab mana kita nak? Kalau kita diberi pilihan, jumpa Allah dalam keadaan banyak dosa dengan jumpa Allah zero dosa, mana kita nak? Semua cakap zero, nak zero. Tapi bila Allah bagi ujian, ya Allah, baru seminggu sihat. Faham tak? Susah. Jadi bila Allah bagi ujian bertalu-talu, mana apa tu? Ingat hadis ni. Semoga aku jumpa engkau dalam keadaan zero dosa. Okey. Tapi jangan pula tunjuk kedai, ya Allah bagilah ujian, aku nak bersih. Jangan. Sebab kadang-kadang kita minta Allah bagi, kita pula tak mampu. Okey, cukup lah. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Kita tutup dengan, ada soalan kah? Apa beza kursi dengan arash Allah? Apa dia? Apa beza arash Allah dengan kursi? Oh. Arash, tempat Allah bersemayam, yang sesuai dengannya. Laisa kamitsli syai'un. Arash Allah, tempat Allah bersemayam. Ada orang tanya, kalau Allah bersemayam di arash, sebelum Allah cipta arash, Allah dekat mana? Itu soalan bodoh. Allah cipta kamu bukan nak tanya soalan macam tu, kan? Allah maha berkuasa nak duduk di mana-mana. Tapi bila Allah bagi tahu, kita hurah mengikut apa yang Allah bagi tahu tentang dirinya tanpa ditakwilkan. Okey? Kursi, wasi'a kursiyuhu. Kalau pendapat Ibn Abbas, ini pendapat Ibn Abbas. Siapa Ibn Abbas? Sahabat Nabi, hibrul ummah, ulama yang paling hebat di kalangan umat Nabi Muhammad. Dia kata kursi adalah tempat letak kaki Allah yang sesuai dengan dia. Itu tafsir Ibn Abbas. Wallahu a'lam. Saya tak berani tafsir melainkan apa yang disebut oleh para sahabat. Wallahu a'lam. Kalau ada hadis sahabat tentang perkara baik, kita assume benda tu dia dapat daripada Nabi kan? Dia dapat benda gaib daripada Nabi. Tak. Kalau benda hadis daripada sahabat yang bercakap tentang benda baik, kita assume memang Nabi dia dapat daripada Nabi lah. Tak mestinya. Kalau itu kata-kata para sahabat, dia tak boleh jadikan hujah. Kalau betul-betul daripada Umar, daripada Abu Bakar, dia tak boleh jadikan hujah. Apatah lagi berkaitan dengan benda yang gaib. Sebab benda gaib ni bukan sahabat je tak tahu, Nabi pun tak tahu, kecuali apa yang Allah bagi tahu. Wallahu a'lam. Okey. Ada soalan lain? Di hospital, saya nampak ada satu signage WhatsApp organ. WhatsApp kalau lepas kita mati. Dalam WhatsApp boleh ke kita derma mata kita?
Dia ada majlis fatwa. Majlis fatwa ada keluar fatwa. Organ tak boleh didermakan kecuali bila organ yang kita dermakan untuk selamatkan nyawa orang lain. Bukan nak tangan. Kalau kita bagi tangan kita, dia tak boleh selamatkan nyawa dia. Organ kita yang boleh selamatkan orang dan tak memudaratkan kita, maka ketika itu dibolehkan. Macam mata tu boleh. Mata tak perlu. Dia mata kalau buta okey tak? Okey, yang tak okey buta hati. Kalau kita meninggal, maknanya bolehlah mati. Boleh. Kalau benda tu boleh membantu orang tu hidup, bukan untuk menyempurnakan anggota badan dia, tak. Telinga kan, kawan tu tak ada telinga, kita kata bila aku mati ambil telinga aku, tak boleh. Sebab telinga bukan menyebabkan dia hidup ataupun mati. Tak boleh wasiatkan yang ada syarat tadi. Yang ada syarat tadi. Okey. Ustaz, berkenaan dengan hadis yang last tadi tu, Nabi SAW ada ajar kita doa macam bila kita timpa musibah, kita kena baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan baca doa dia, Allahumma arjuni fi musibati wa akhlifni khairan minha, barulah dapat macam Allah akan bagi menggantikan sesuatu yang lebih baik tu. Adakah dia sama? Adakah kaitan kita ni timpa musibah kita kena baca tu baru dapat ni, ataupun kalau kita sabar dan reda je lupa nak baca doa pun okey? Okey. Soalan dia, hadis yang terakhir ke hadis yang pertama? Hadis yang terakhir tadi. Makna Allah sentiasa menguji seseorang tu, sama ada pada diri dia, harta dia ataupun anak dia, sehingga dia bersih daripada dosa kan. Dia bersih daripada dosa. Hadis itu umum, walaupun tak baca doa tu. Sama juga hadis yang siapa yang marah, kemudian dia tahan marah, Allah bagi apa? Walaupun tak baca doa tu. Hadis itu umum. Tapi ada ketika Nabi ajar baca doa tu, seperti Ummu Salamah. Ummu Salamah bila suaminya meninggal, Nabi ajar baca doa tu kan. Baca apa doa? Tak. Ganti yang Allah ma'jurni fi musibati. Ya Allah, bagilah pahala dalam musibah. Subhanallah. Ini musibah ni, kita minta pada Allah, ya Allah, dengan musibah ni gantikannya dengan pahala. Macam mana musibah boleh tukar jadi pahala? Bila kita sabar. Ya Allah, gantilah musibah ni, aku demam ni, gantilah ia dengan pahala. Kalau aku reda, aku sabar, demam tu membawa pahala. Satu. Yang kedua, Nabi ajar Ummu Salamah minta pada Allah, gantilah musibah ni dengan yang lebih baik. Dan Allah makbulkan. Daripada Abu Salamah dapat Rasulullah SAW. Jadi suami jangan tak bagi doa kepada isteri. Takut isteri dia dapat lebih baik pada dia bila dia mati. Ustaz, yang satu lagi yang macam kita nak orang sakit ke, kita baca dekat orang tu, kita juga Allahumma rabbana isri maksa dia tersebut. Okey. Itu doa untuk, sebenarnya untuk kita baca kepada siapa? Innamal amalu binniyat. Sesungguhnya amalan mengikut. Kita baca Allahumma rabbi azhibil ba'sa, wahai Tuhan, hilangkanlah penyakit. Tak sebut siapa. Jadi kalau kita niat hilangkan penyakit dari aku, itulah. Tapi kalau kita pergi ziarah orang sakit, kita baca doa tu, niat kita kepada orang yang sakit tu. Niat bukan tu pada niat. Boleh. Ada doa yang kita boleh baca nama dia. Boleh je. Ustaz, tadi yang apa, soalan susulan tadi tu, kenapa isteri Abu Darda bila Abu Salamah. bukan Abu Darda, bila Muawiyah dia meninggal, Muawiyah datang nak apa, nak Meminang. minang, dia tak nak, sebab Dia nak? dia nak nasib suami Abu Darda. Dia punya filosofi tu. Tak. Dia sekarang Ummu Salamah kan, bila dia meninggal, Nabi suruh baca doa tu, gantilah dengan yang lebih baik. Lepas tu Umar masuk meminang. Dalam kepala Ummu Salamah apa dia?
suami dia lebih baik pada Umar. Lepas dia tolak Umar, Abu Bakar masuk. Dalam kepala Ummu Salamah apa dia? Suami dia lebih baik pada. Biasalah isteri kan bangga dengan isteri yang salihah lah. Isteri yang tak salihah, suami aku memang tak okey pun. Okey? Bila dia tolak Abu Bakar, masuk Rasulullah. Takkan dia nak kata suami dia lebih baik pada Rasulullah? Faham tak? Jadi isteri Abu Darda, bila Muawiyah masuk, Muawiyah siapa? Bagi isteri, suami dia tetap lebih baik lah, walaupun khalifah, kecuali Rasulullah. Okey. Okey, cukup ah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى